Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu, anak-anak cikgu, anak-anak SK Bandar Udara 2 yang sentiasa cemerlang bagi cikgu, yang walaupun pagi ni seronok ni, orang cakap seronok tidur ni cikgu, tapi Alhamdulillah pagi ni begitu bersemangat mengikuti bicara minda kita yang ketiga dah. Alhamdulillah cikgu berkesempatan untuk mengadakan slot bicara minda yang ketiga. Dan mungkin dalam kalangan anak-anak murid cikgu, mungkinlah ini merupakan kali pertama yang mengikuti bicara minda. Tapi tak apa, teruskan. Okey, baiklah. Cikgu harap hari ini anak-anak murid cikgu dalam keadaan sihat, bahagia, ceria, dipermudahkan segala urusan dan Allah menerangi hati anak-anak murid cikgu untuk menuntut ilmu pada hari ini. Cikgu harap sangat apa yang dikongsikan, apa yang cikgu ajar dekat awak pada hari ini, jadikan ilmu itu bermanfaat untuk diri awak dan untuk orang lain. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa hari ini, cikgu akan kongsikan tajuk berkaitan dengan apa ya rasa-rasanya. Cikgu kongsikan tajuk berkaitan dengan okey, anak-anak nampak tak slide cikgu? Okey, mohon respon. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak slide cikgu? Baiklah, Alhamdulillah. Hari ini cikgu akan kongsikan berkaitan dengan tips pemilihan kerjaya. Kerjaya. Bila kerjaya ni, pemilihan kerjaya. Bila kerjaya ni dia sangat luas. Orang tertanya-tanya dengan cikgu, apa itu kerjaya? Adakah orang yang contohnya, orang yang jual ikan tu tak berjaya? Adakah seorang petani tu dia tak berjaya? Macam mana untuk diklasifikasikan sebagai seseorang itu dia tu adalah berjaya? Jadi hari ini cikgu akan kongsikan tips pemilihan kerjaya. Sesuatu yang macam mana kita nak pilih kerja yang berjaya. Setiap orang dia berhak untuk memilih kerja yang macam mana dia nak. Okay. Baiklah. Cikgu, saya tiada sokongan lah cikgu. Saya nak pilih kerjaya tu kan. Kadang-kadang tu saya tiada sokongan. Ada yang dia cakap, kalau saya pilih kerjaya ni, adakah orang sokong saya? Contohnya, cikgu saya nak jadi doktor, tapi mak saya cakap jadi cikgu lah lagi senang. Dan sebagainya. Lepas tu tiada maklumat cikgu, saya nak jadi angkasawan cikgu. Macam mana saya nak cari maklumat tu? Tiada maklumat untuk pendedahan berkaitan dengan sesuatu kerjaya. Seterusnya, keliru cikgu, saya keliru lah. Ada seorang tu murid, dia jumpa dengan cikgu. Seorang murid tu dia minat sangat bidang saintis. Dia minat kaji-kaji dan dia datang jumpa cikgu. Cikgu Lina, saya nak cakap dengan cikgu ni, saya sedih lah. Cikgu tanya, kenapa pula sedih? Kenapa tiba-tiba hari ni datang jumpa dengan cikgu sedih? Cikgu, sebenarnya saya keliru berkaitan dengan apa yang saya nak jadi suatu hari nanti. Oh, kenapa? Cikgu tanya. Cikgu, saya nak jadi saintis, saya minat berkaitan dengan kaji-kaji. Kalau berkaitan bahan kimia, tabung uji ni campur jadi color lain. Dia minat benda tu. Lepas tu dia cakap, cikgu, tapi mak ayah saya nak suruh saya jadi ustaz. Dia cakap macam tu ke cikgu. Nak suruh saya jadi ustaz. Tapi saya minat saintis. Macam mana? Cikgu cakap, cikgu bagi persoalan dekat dia. Kalau macam tu kan, macam mana tak salah kalau jadi seorang saintis yang berkarakter ustaz tapi mempunyai ilmu agama. Macam mana kalau ilmu sains gabung dengan ilmu agama? Macam mana? Mungkin ada falsafah ni mengatakan macam ni. Ada falsafah ni mengatakan macam ni. Mungkin rujukan ni cakap macam ni. Rujukan ni cakap macam ni. Jadi macam mana?
Jadi untuk yang berkaitan dengan keliru tu mungkin lepas ni boleh kaji personality diri masing-masing supaya awak tahu keberadaan diri awak kat mana, supaya awak boleh pilih kerjaya yang sesuai dengan diri awak. Taklah berada di situasi yang dilema orang cakap. Okey, cikgu teruskan dengan slide seterusnya. Kebanyakan murid mengalami ketiga-tiga isu ini. Sebelum anda melangkah keluar dari alam persekolahan, pastikan anda tahu matlamat yang akan anda capai dalam pekerjaan. Jadi kalau murid seorang dua datang jumpa dengan cikgu keliru berkaitan dengan kerjaya, itu biasalah. Tapi sebelum anda melangkah keluar daripada alam persekolahan, di sekolah rendah lagi cikgu ingatkan anak-anak murid cikgu, pastikan dalam minda, dalam mindset awak dah ada matlamat apa pekerjaan yang ingin awak capai. Bila awak ada dalam minda awak ada pekerjaan yang ingin anda capai, matlamat apa yang ingin saya jadi, apa yang saya nak jadi suatu hari nanti. Di sekolah rendah awak dah ada dalam mindset awak, di sekolah menengah awak akan lebih fokus. Awak tahu laluan awak kat mana. Tak salah lah, macam bila awak dah tahu awak nak jadi apa, jadi awak tak akan salah lah. Oh, saya silap lah pilih bidang. Dan kebanyakan orang yang dekat mana sekarang ni, dekat universiti, kita tengok sendiri pekerja-pekerja yang kadang tu buat kerja sambil lewa sebab dia tidak menjiwai pekerjaan yang dia jadi. Dia jadi apa? Dia tidak menjiwai pekerjaan tersebut. Sebab apa? Sebab dia anggap pekerjaan ni, sebab tu orang cakap pilihlah kerjaya yang menjiwai hati kita. Dari hati kita nak jadi dari hati kita nak jadi seorang apa. Bila kita menjiwai, kita ikhlas nak jadi apa suatu hari nanti, barulah kita buat kerja dengan ikhlas, kita seronok, tak ada bebanan, tak ada stres. Sebab tu dia, kalau kita lihat orang yang enjoy dalam kerja dia rasa tenang walaupun banyak orang cakap banyak kerja, bebanan yang dia buat, tapi bila dia enjoy, dia seronok dalam bidang pekerjaan dia tak rasa apa-apa sebab pekerjaan tersebut menjiwai, kena dengan jiwa dia. Dia menjiwai pekerjaan tersebut kena dengan jiwa dia. Itu maksud cikgu. Okey, baiklah seterusnya. Okey. Baiklah. Mari kita lihat apakah tips pemilihan kerjaya secara ringkas. Untuk memilih kerjaya secara ringkas, 1. Kenal pasti minat dan potensi diri. Sebab tu yang tahun 6 sekarang ni adanya PPSI, pentaksiran penilaian PPSI iaitu inventory inventory psikometrik. PPSI itu psikometrik yang mana dikenali sebagai IKIP ataupun inventory kecerdasan Allahu Akbar. IKIP yang mana untuk mengenal pasti personaliti, bakat dan minat seseorang itu. Dalam PPSI tu, dalam psikometrik cikgu perlu bentangkan 9 konstruk lagi. Tapi hari ni cikgu tak mau bentangkan. Cikgu akan pilih hari lain untuk bentangkan 9 konstruk tersebut. Tapi mungkinlah dalam kalangan tahun 6 tu dia dah tahu dah apa itu interpersonal, apa itu intrapersonal, apa itu kinestetik, apa itu visual ruang, apa itu verbal linguistik. Mungkin dia orang dah tahu. Untuk anak-anak murid cikgu yang belum kenal lagi dengan psikometrik akan berkenalan lah dengan psikometrik. Untuk cikgu sambung. Apakah tips pemilihan kerjaya tersebut secara ringkas? 1. Kenal pasti minat dan potensi diri. 2. Senaraikan beberapa kerjaya yang dominan dengan minat dan personaliti anda. Kerjaya apa yang sesuai dengan diri anda. Yang ketiga, menjawab soal selidik minat kerjaya. Untuk jawab soal selidik minat kerjaya ni, cikgu syorkan
anak-anak murid cikgu, jumpalah guru bimbingan dan kaunseling. Cikgu, saya nak tahulah diri saya ni macam mana cikgu. Boleh tak saya jawab soal selidik minat kerjaya saya? Adakah saya ni orang yang macam mana? Apa bidang yang perlu saya? Apa diri saya ni berbakat dalam apa? Berpotensi dalam bidang apa? Yang keempat, kenali tokoh dan idola dalam bidang kerjaya yang diminati. Mungkinlah dalam kalangan anak-anak murid cikgu dah ada idola ataupun bidang kerjaya yang anak-anak minati. Jadi kenali tokoh tu. Yang kelima, membuat kajian dan analisis keperluan kerjaya dalam dan luar negara. Yang ni orang yang hebat lah. Dia buat kajian, analisis keperluan kerjaya. Kalau contohnya di Malaysia, kerjaya apa yang mempunyai peluang kerjaya yang sangat cerah? Kalau dekat luar negara, ada yang orang yang minat bekerja dalam negara. Ada yang orang minat bekerja di luar negara. Kalau luar negara yang macam mana? Contohnya Singapura, dia rasa saya syok lah bekerja di Singapura contoh. Kalau nak bekerja di Singapura, apa peluang pekerjaan yang ada? Dia kena analisis lah keperluan kerjaya dalam dan luar negara. Dan yang keenam, pastikan kelayakan akademik seiring dengan keperluan kerjaya. Maksudnya apa di sini? Sebab tu cikgu pesan sangat-sangat dekat anak murid cikgu. Belajarlah dari sekarang, belajar dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Kejayaan awak hari ni mencerminkan siapa awak suatu hari nanti. Sebab tu cikgu cakap belajar hari ni, belajar sungguh-sungguh, tak apa susah dulu pun. InsyaAllah berjaya akan datang. Contohnya kalau orang malas berjaya, pekerjaan apa yang ada? Sebab tu kalau orang yang ada ilmu, orang yang ada kemahiran, orang yang ada kepakaran, orang yang mahir berkomunikasi, mungkin peluang kerjaya dia sangat luas. Berbanding orang yang ilmu tak ada, lepas tu pencapaian dalam akademik rendah, lepas tu kemahiran dalam mekanikal tak ada, kemahiran komunikasi tak ada, kemahiran dalam apa-apa bidang tak ada. Macam mana orang nak ambil seseorang individu untuk bekerja di syarikat ataupun di sesebuah syarikat atau industri dan sebagainya. Jadi cikgu ingatkan tips pemilihan kerjaya perlu ada 6 ni: kenal minat dan potensi, senarai beberapa kerjaya, soal selidik kena jawab, kenali tokoh, buat kajian dan analisis, dan pastikan kelayakan akademik seiring dengan keperluan kerjaya anak-anak. Okey, seterusnya. Ni dalam pemilihan kerjaya terdapat 6 tipologi minat yang boleh disesuaikan dengan kerjaya pilihan anda. Mari kita lihat senarai tersebut. Inilah yang diperkenalkan oleh Holland. 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 Holland ni, okey, cikgu tak mau cerita tentang latar belakang Holland. Kalau cikgu cerita latar belakang Holland, ambil satu slot lagi. Jadi cikgu perkenalkan apa yang Holland perkenalkan untuk pemilihan kerjaya ni. Dia ada 6 tipologi. Yang mana riaset kita panggil. Sekejap. Okey. Riaset. Yang pertama 1. Realistik. 2. I. Yang kedua, investigatif. Yang ketiga, artistik. Yang keempat, S yang keempat adalah social. E adalah enterprising. N adalah konsep. Adalah conventional. Okey, baiklah. Cikgu pergi kepada, ni adalah tipologi 6. Tipologi yang ada. Baiklah, yang ni cikgu akan ringkaskan secara ringkas saja. Sebabnya untuk cikgu mendalami satu-satu ni, cikgu cakaplah siapa yang minat psikologi, bimbingan dan kaunseling, yang minat berkaitan dengan kaji berkaitan dengan jiwa manusia, boleh cari ilmu bimbingan dan kaunseling, psikologi, dan sebagainya. Yang ni cikgu pergi satu persatu. Kita pergi kepada art dulu. Dia akan pusing macam ni tau. Dalam awak punya tipologi tu riaset.
art tu apa? Realistik. Prefer technical, outdoor ataupun yang macam mana realistik ni? Realistik ni orang yang dia nampak benda tu. Contoh, dia prefer kepada technical. Orang yang macam ni adalah orang yang mempunyai kemahiran mechanical. Contohnya, dia minat berkaitan dengan baiki kereta. Dia minat berkaitan dengan baiki enjin kereta api. Dia minat jadi seperti baiki enjin kapal terbang dan sebagainya. Itu orang yang realistik. Dia nampak real benda tu. Dia tahu bila dia baiki benda tu rosak. Bila dia baiki macam mana dia dari rosak tu nak baiki. Orang yang realistik. Dia teknikal. Orang yang berkaitan dengan teknikal. Investigatif. Investigatif ni berkaitan dengan thinker. Prefer scientific. Dia nak benda tu scientific. Orang yang minat berkaitan dengan analisis, dia berkaitan dengan kajian, biasanya saintis, orang yang minat berkaitan dengan kajian. Kajian dia tanya, kenapa ikan ni boleh hidup dekat air tawar? Kenapa ikan ni tak boleh hidup dekat air masin? Dia kaji. Kenapa hidupan A ni ada dekat dasar laut? Kenapa hidupan A ni boleh jumpa dekat darat saja. Dia suka kaji-kaji benda tu. Okey, cikgu pergi kepada artistik. Art. Bila artistik adalah orang yang minat, orang yang menjiwai dalam bidang seni. Seni ni dia sangat luas tau. Seni lukisan, seni muzik, seni tarian. Dia minat juga dalam berkaitan dengan drama-drama. Contohnya dia nak jadi pengarah filem. Dia minat orang yang berkaitan dengan artistik. Jadi dia akan menjiwai lah. Orang yang mempunyai artistik ni, orang yang seni ni, dia sangat sensitif jiwanya terhadap sesuatu bahan yang dihasilkan oleh orang lain. Contohnya lukisan yang dihasilkan oleh orang lain. Dia boleh analisis. Cantik ke tak cantik? Kalau lukisan macam ni, dia cakap colornya sesuai ke tak sesuai. Dia sangat menjiwai berkaitan dengan tu. Social ni orang yang minat berkaitan dengan helper. Maksudnya orang yang suka tolong orang. Biasanya social ni, dalam bidang sosial ni orang yang suka berkaitan dengan kebajikan. Dia tengok orang susah kan, dia tak boleh. Dia rasa nak tolong. Biasanya orang yang sosial tinggi ni biasanya guru, doktor. Dia minat tolong orang. Faham pula orang yang bidang sosial ni, orang yang bidang kebajikan. Contohnya dia orang yang suka volunteer. Volunteer ni maksud macam mana? Dia suka, contohnya dia tengok isu Palestin, isu Gaza. Dia sanggup jadi orang yang terkehadapan untuk bagi bantuan, untuk bagi pertolongan, untuk minta bantuan dan sebagainya. Enterprising ni orang yang prefer leadership. Orang yang berpengaruh lah. Kalau awak tengok orang enterprising ni orang yang berpengaruh. Biasanya orang yang macam ni adalah orang yang politik. Politik, orang yang minat dalam bidang politik. Orang yang enterprising ni juga orang yang jurujual. Macam mana daya dia bercakap tu menyebabkan pembeli tertarik untuk beli barang dia. Jual. Dia cakap lah, contohnya saya ada jual barang ni. Cakap murah saja. Kita jual barang ni satu percuma dengan barang. Dia ada cara dia. Macam mana nak tarik orang supaya dia berminat dengan diri dia dan minat dengan barang yang dia jual. Seterusnya konvensional. Konvensional ni prefer data, management, pengurusan numerikal berkaitan dengan nombor dan sebagainya. Orang yang konvensional ni dia berkaitan dengan nombor, biasanya accountant. Orang yang minat. 1 sen accountant, 1 sen duit dia tak balance dalam account, dia boleh kira macam mana duit hilang kat mana. Itu orang yang minat dengan data numerikal, orang yang minat berkaitan dengan statistik dan sebagainya. Jadi cikgu ingatkan sekali lagi, inilah yang diperkenalkan oleh Holland, realistik, riasek iaitu realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan konvensional.
Okey, bagi mengenali personaliti dan pekerjaan yang sesuai dengan riasek tadi, cikgu akan kongsikan dengan lebih mendalam lagi tajuk yang berikutnya. Untuk satu-satu. Untuk awak ni kan, contohnya, siapa yang nak cakap diri dia, saya kategori dalam 6 riasek tadi, saya orang realistik ke, investigatif ke, artistik ke, macam mana? Mungkin lepas ni lebih mendalam lagi. Dan mungkin dia juga boleh mengikuti inventory minat kerjaya. Okey. Ingat, cikgu rasa ni slide terakhir Ingat, tidak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Hari ni cikgu berkesempatan untuk berkongsi berkaitan dengan tips pemilihan kerjaya, yang mana dalam tips pemilihan kerjaya adanya teori Holland. Cikgu harap sangat apa yang dikongsikan anak-anak murid cikgu dapat point dia. Mungkinlah dalam kalangan anak murid cikgu sekarang ni dia dah nampak, oh saya rasa saya yang orang lebih kepada realistik lah cikgu, sebab saya minat berkaitan dengan buat mereka cipta robot, berkaitan dengan robotik. Ada yang cikgu, saya rasa saya lebih kepada sosial lah cikgu, sebab saya minat lah macam bercakap, tolong orang, minat bagi ceramah, contoh. Dan ada juga yang cakap, cikgu saya minat lah kaji-kaji ni, mungkin saya investigatif kot cikgu. Okeylah. Cikgu rasa cikgu ada lagi masa lebih kurang 4 minit. Cikgu rasa cikgu masih ada lebih kurang 4 minit. Mungkin cikgu boleh buka slot sesi soal jawab. Ada tak anak-anak murid cikgu yang ingin bertanya soalan? Silakan.